Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Malam ini dapat kita bertemu untuk kita kembali mempelajari dan mengambil faedah daripada buku yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala. Kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang syarat dengan faedah dan manfaat, yang membahaskan hal yang terkait tentang tauhid, yang merupakan pokok agama, merupakan kewajipan mukallaf sepanjang usianya, dan merupakan penentu untuk dia tentang kesudahannya di negeri akhirat nanti. Maka barang siapa yang benar tauhidnya, maka baginya adalah syurga. Namun kebalikan daripada itu, apabila terbatalnya tauhid seseorang itu, maka dia diancam dengan neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Kitab yang memuatkan 12 bab, yang dimulai daripada bab yang pertama iaitu pengertian ilmu tauhid, dan berakhir pada bab yang ke-12 iaitu fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Alhamdulillah, sampai setakat ini kita telah memasuki bab yang ke-11, iaitu di bawah tajuk aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan, dan kita berhenti pada perbahasan yang ke-9 iaitu Nushrah, yang mulai muka surat 318. Dan sekarang kita akan meneruskan perbahasan tentang apa sajakah dia aktiviti ataupun perbuatan ataupun amalan seseorang hamba yang jika dia tidak mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kebarangkilan untuk dia jatuh kepada kesyirikan adalah sangat besar. Iaitu amalan yang ke-10 iaitu ruqyah. Ar-ruqyah iaitu jampi-jampi, ya, ataupun bacaan-bacaan. Baik, bab ataupun perbahasan yang ke-10 pada bab yang ke-11 iaitu ruqyah, yakni jampi-jampi, mulai muka surat 325. Dan perbahasan yang ke-10 ataupun amalan yang ke-10 ini sangat terkait erat dengan amalan sebelumnya, iaitu amalan yang ke-9 An-Nushrah. An-Nushrah. Baik, berkata Syekh rahimahullah, Ar-Ruqyah adalah jampi-jampi yang biasanya dibacakan kepada orang sakit. Dan ini adalah perkara yang sudah diketahui oleh sesiapa sahaja
iaitu salah satu kaedah perawatan yang digunakan, iaitu menerusi ucapan-ucapan yang berbentuk jampi-jampi atau juga dipanggil mentera-mentera, tetapi ada perbezaan dari sisi istilah ini, dari sisi definisinya, iaitu bacaan-bacaan yang tertentu yang dibacakan kepada orang yang sedang diuji dengan sakit. Bentuk jamaknya adalah ar-ruqa, iaitu ru'yah itu ada yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ar-ruqyah adalah jampi, daripada jamaknya ar-ruqa. Orang yang meru'yah itu dipanggil, orang yang membacakan itu dipanggil raqi, peru'yah. Jadi ru'yah itu ada yang berasal daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW, dan ada juga yang berasal dari ucapan-ucapan nenek moyang, maknanya gubahan susunan manusia. Oleh kerana itu ru'yah ada yang syar'i, ada yang bid'ah, dan ada yang syirik. Jadi ru'yah ini dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bahasa Melayu kita panggil jampi-jampi. Dilihat dari sisi kandungannya, tata caranya, maka boleh terjatuh kepada yang pertama sesuai dengan syariat, maka itu adalah dibenarkan. Ada yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, iaitu tidak mengikut aturan syariat tapi belum jatuh kepada kesyirikan, dan ada yang memang terjatuh di dalam kesyirikan yang dilarang. Baik, hukum melakukan ru'yah. Apakah dia hukum melakukan ru'yah? Terikat dengan 5 hukum itu, iaitu wajib. Wajibkah dia? Sunatkah dia? Haruskah dia? Haramkah dia? Atau makruhkah dia? Baik, diriwayatkan daripada sahabat Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, di masa jahiliyah, yakni masa sebelum Islam, sebelum kedatangan Nabi SAW di bumi Mekah itu, sebelum diangkat Nabi SAW menjadi seorang Rasul, kami biasa melakukan ru'yah. Maknanya amalan meru'yah, membaca ini memang sudah menjadi kebiasaan, bukan hanya pada kaum Arab jahiliyah, bahkan seluruh penduduk dunia di pelbagai belahan dunia pun memiliki bacaan-bacaan, iaitu mereka memiliki orang-orang yang berprofesion sebagai tabib ataupun ataupun bomoh, pawang, dukun, orang pintar, paranormal, dan sebagainya sebutannya, ahli sihir. Kemudian kami pun bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah menurutmu wahai Rasulullah SAW? Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka pun menceritakan perihal mereka waktu jahiliyah, mereka biasa melakukan ru'yah, membaca mentera-mentera, jampi-jampi tertentu, khususnya bagi orang yang tertimpa sakit. Jadi ditanya pendapat Nabi SAW, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Maka beliau SAW menjawab, i'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan padaku ru'yah-ru'yah kamu. Nabi SAW suruh tunjuk, sama ada dari segi perbuatan atau segi bacaan. Kerana ru'yah ini terkadang diiringi dengan bukan hanya ucapan, bahkan juga diikuti dengan perbuatan, dengan benda-benda. Tidaklah mengapa ru'yah yang di dalamnya tidak mengandungi kesyirikan. Jadi Nabi SAW bagi satu kaedah, ru'yah itu tidak mengapa, maknanya harus selama mana padanya tidak terkandung unsur-unsur ataupun elemen-elemen kesyirikan. Jadi di sini ada satu kaedah penting untuk meru'yah seorang raqi itu, dia wajib memiliki ilmu syar'i. Kerana dia wajib mengetahui di antara tauhid dan syirik. Kalau dia tidak mengetahui kedua-duanya sekali, atau salah satu daripada keduanya, maka kebarangkalian besar dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan dan perkara yang menyelisihi syariat. Jadi wajib bagi seorang yang meru'yah itu memiliki ilmu syar'i. Sebab bagaimana dia nak mengetahui bahawa jampi-jampi yang dia bacakan itu tidak mengandungi unsur-unsur kesyirikan. Jadi sebab itu wajib mengetahui tentang tauhid, wajib mempelajari tentang syirik. Barulah dia akan selamat dan benar tindakan dan perbuatannya.
Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bentuk-bentuk ru'yah yang bersih daripada kesyirikan hukumnya diperbolehkan. Baik itu yang lafaznya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti doa Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'sa Ishfi Anta Syafi. Ya Rabb, ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, ya sembuhkanlah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa ru'yah ini adalah bentuk ucapan yang ucapan itu berbentuk permintaan, iaitu berbentuk doa, isti'anah. Ini ada kaitan dengan apa? Isti'anah, isti'azah, istighatsah. Tiga-tiga tu ya applicable, terpakai dalam ru'yah, bentuk-bentuk permintaan. Jadi sebagaimana kita mengetahui, ya, doa dia adalah perkara yang diberikan keluasan dalam syariat. Ya. By urutan, by ranking, tentunya doa yang paling utama, yang paling afdal, ranking pertama adalah doa-doa yang datang daripada Al-Quranul Karim. Kemudian diikuti dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian doa-doa yang disusun oleh selain daripada Nabi SAW. Tentunya yang ketiga adalah siapa? Iaitu para sahabat Nabi SAW. Kemudian para generasi salaf, kerana mereka adalah orang-orang yang diiktiraf sebagai generasi terbaik, the best generation ever, which we have to follow them. They are the best reference. Kemudian datanglah doa-doa daripada kita. Jadi gubahan doa itu dia adalah luas. Sebab apa? Dia adalah bentuk permohonan. Cuma dia dihadkan, dia dikawal dengan apa? Dengan ketentuan syariat. Jangan di dalam doa itu terkandung ya, kesyirikan. Dan yang di bawah sedikit daripadanya adalah kebid'ahan, dan di bawah lagi padanya adalah kezuliman. Ya, doa berbentuk zolim, doa untuk menzolimi orang lain, itu dilarang. Contohnya ya Allah. Ya, doa agar seseorang itu ditimpa bencana dan sebagainya, padahal orang itu tidak memiliki kesalahan apa-apa terhadapnya. Ya. Seperti mana doa Abu Jahal dalam peperangan tu kan. Nabi SAW doa, dia pun doa. Tu kan. Dia berdoa untuk apa? Kezaliman, kejahatan, agar Nabi SAW dan tenteranya terkalahkan dan sebagainya. Itu contoh. Ada tak orang seperti itu? Ada. Ya, ada. Dia menganggap apa yang dia buat itu benar, padahal dia berada di pihak yang batil. Baik. Maupun yang lafaznya tidak diriwayatkan daripada beliau SAW, seperti ucapan Allahumma afini, ya Allah berikanlah afiat kepadaku. Bahasa kita. Atau Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkanlah aku. Ya Allah sembuhkanlah aku. Ini bahasa-bahasa kita, betul kan? Sembuhkanlah ia. Sembuhkanlah ia, dhamir hi. Ya. Sedangkan jika di dalamnya ada kesyirikan, maka ru'yah tersebut tidak dibolehkan. Mana tidak dibolehkan di sini apa hukumnya? Haramun. Misalnya seperti ucapan wahai jin, seru pada jin, selamatkanlah dia. Atau ucapan wahai fulan yang telah meninggal, sembuhkanlah dia. Ataupun ucapan-ucapan yang semacamnya. Kalau orang Melayu, dia macam mana bentuk dia? Dia panggil mentera-mentera. Mambang kuning, mambang hijau, mambang apa? Mambang tanah, mambang macam-macam mambang. Itu mambang tu rujuk pada apa tu? Jin. Wahai datuk nenek moyang, ya, cucu nak tumpang lalu, jangan ganggu. Ya, berilah keselamatan, macam-macam. Mohon perlindungan selain daripada apa? Daripada Allah Ta'ala. Itu hukumnya adalah syirkun akbar, iaitu sesuatu yang tak mampu dipenuhi oleh makhluk. Kerana apa? Kerana perkara itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Zainab radhiyallahu anha, isteri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, yakni jampi-jampi, jimat, yakni azimat, dan tiwalah adalah syirik. Tu. Jadi ini semuanya apa? Iaitu yang melanggar aturan syariat. Maknanya
Maknanya jampi-jampi yang berbentuk mentera-mentera tadi, ya, menyeru selain daripada Allah. Azimat bergantung pada tangkal. Tangkal-tangkal yang diperbuat daripada pelbagai. Contoh tangkal-tangkal banyak ni di kalangan orang Melayu dulu-dulu. Contohnya dia ambil daripada, ya, taring harimau, ya, dia ambil daripada gigi beruang dan macam-macam. Ya, kemudian dia ambil daripada pelbagai batu-batu, kemudian dibentuk sebagai cincin, ya, ataupun pelbagai lagi lah. Yang semuanya itu merupakan pergantungan kepada makhluk yang sedikit pun tidak memiliki kemampuan, ya, untuk mengangkat segala kesulitan dan kepayahan atau musibah. Baik, Zainab radhiyallahu anha pun berkata, apakah yang engkau katakan itu? Demi Allah, dahulu mataku sakit. Jadi Zainab radhiyallahu anha, isteri Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, menceritakan tentang kisah dia pada suaminya. Aku sering mendatangi seorang Yahudi untuk meruqyah diriku. Yahudi ni kita tahu Ahlul Kitab. Ya. Ketika ia meruqyah, maka rasa sakitku mereda. Baik, berkurang. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya itu hanyalah perbuatan tipuan syaitan. Ia menusuk matamu dengan tangannya, maka ketika Yahudi itu meruqyah dirimu, syaitan itu melepaskan tusukannya di matamu. Jadi pelajaran berguna. Ya, syaitan ini memiliki peranan dalam menyakiti manusia. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari dalam bentuk as-sihru, sihir, ya, penyihir, tukang sihir, dan, ya, pembantunya iaitu syaitan yang akan melaksanakan sihirnya itu. Dan setiap kita ni Allah kurniakan seorang pendamping, dipanggil qarin. Jadi jangan heran bagaimana, ya, tukang sihir dia boleh dapat maklumat tentang diri kita. Jadi kita datang depan dia, dia boleh cerita dah, kamu ni sekian, duduk di sekian, ya, kamu ni satu hari pernah pergi ke sini dan ke sana. Bagaimana bomoh dukun ahli sihir tu boleh mengetahui? Sebab diberitahu oleh siapa? Asisten dia, syaitan, qarin. Syaitan dia berinteraksi dengan qarin yang ada pada orang itu, ataupun syaitan yang berada dengan orang itu. Kerana setiap kita ni ada syaitan yang akan sentiasa datang mengganggu daripada pelbagai arah. Sebab tu doa pagi petang tu, minta Allah jaga kita daripada pelbagai arah. Bahkan Quran pun bersebut, syaitan membuat pengisytiharan pada Allah. Dia akan datangi anak cucu Adam ini daripada arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, pelbagai penjuru. Dan syaitan akan menggunakan pelbagai kekuatannya, by all means, all out. Untuk apa? Menyesatkan manusia dari pelbagai sisi. Yang paling utama adalah untuk memurtadkan seorang Muslim. Salah satu jalannya menerusi ni. Ni, menerusi ar-ruqyah, mentera-mentera. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai seorang alim, faqih, ya, mujtahid, faqih, kibarus sahabah, sangat mengetahui ini, memiliki kedalaman ilmu tentang tauhid dan syirik. Immediate dah boleh faham. Itu sebenarnya adalah daripada tipuan syaitan. Maknanya bomoh Yahudi ni, dia menggunakan khidmat apa? Khidmat syaitan. Jadi bila dia arahkan, syaitan tu pun menyakitkan tubuh badan orang tersebut. Ya, bila dia arahkan keluar, maka syaitan pun tak lagi melakukan perbuatan tu. Jadi sihatlah. Dan itulah yang banyak berlaku pada orang-orang yang kesurupan jin, disihir, dan pelbagai lagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melanjutkan, hanya saja cukup bagi dirimu untuk mengucapkan seperti mana yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha ajar isterinya tentang cara yang sesuai dengan aturan syariat. Azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa ila shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ini, ya, doa yang diajar oleh Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ajar kepada isterinya, hilangkanlah sakit ini, wahai Rabb seluruh manusia. Sembuhkanlah, Engkau yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak mendatangkan rasa demam, rasa sakit. Ini ucap untuk diri sendiri. Ini adalah hilangkanlah sakit ini, maknanya, ya, untuk kita sendiri baca.
Ya, sebab ada ru'yah itu adalah kita baca untuk diri kita. Ada ru'yah yang ya orang lain bacakan untuk kita. Dan sekadar maklumat, ya kita pernah ya mempelajari secara lengkap ya tentang fiqh ya tu tentang fiqh sakit ya. Tu tentang apa? Tentang Tuhfatul Marid. Kita telah belajar dulu. Ya, iaitu sebuah kitab Tuhfatul Marid, iaitu tahurun insya-Allah. Ya, di mana secara komprehensif kita telah mempelajari khusus tentang bagaimana berinteraksi dengan sakit, dimulai dengan bab yang pertama selalu ada kebaikan, diakhiri dengan bab yang ketujuh, ibadah yang tetap utama. Di situ ya kita mempelajarinya. Boleh dirujuk kepada kuliah tersebut ya, yang berjalan dalam sekitar lebih kurang 30, lebih daripada 30 kuliah. Ya, dan di situ ada satu bab khusus tentang doa-doa, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW untuk mendapat kesembuhan. Tu. Dan kitab itu ditutup dengan penutup kesimpulan, iaitu tentang zikir-zikir dan doa-doa yang hendaknya kita amalkan ya, untuk kita dan untuk orang lain. Jadi ada doa untuk kita dan ada doa untuk orang. Maka hafalkan doa-doa itu, zikir-zikir itu, kerana ia sangat berguna untuk diri kita dan juga untuk orang lain ketika ya keadaan memerlukan. Kerana ini adalah doa yang mustajab. Kita berbuat mengikuti contoh teladan Nabi SAW, maka kita berpahala. Dan dalam meruqyah ini ada dua prinsip yang paling penting. Yang pertama, iaitu kita bergantung kepada Allah ya sepenuhnya. Bukan kita yang menyembuh, tetapi siapa yang menyembuh? Siapa yang menyembuhkan? Ya, Allah Ta'ala. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu melaksanakan sebab. Sebabnya adalah meruqyah, ikut aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW telah menyampaikan. Jadi ya, apabila kita sakit, maka kita mintalah kepada Allah, kerana Allah dia adalah yang maha menyembuhkan. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Bila sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Baik, syarat-syarat ruqyah yang diperbolehkan. Baik, ada syarat. Apakah syaratnya? Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa ada syarat-syarat yang diperbolehkannya ruqyah. Ya, kena ada syarat. Apa dia? Yang pertama, seseorang tidak boleh meyakini bahawa ruqyah itulah yang memberi manfaat. Bukan ruqyah tu. Ya. Ruqyah tu adalah usaha, asbab. Bismillah. Tanpa peranan Allah Ta'ala. Jika ia meyakini bahawa ruqyah tersebut dapat bermanfaat dengan sendirinya tanpa peranan Allah Ta'ala, maka ruqyah tersebut adalah haram, bahkan syirik. Maka hendaklah ia meyakini bahawa ruqyah itu hanya sebab yang tidak akan bermanfaat tanpa peran ataupun izin daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala dia yang maha menyembuhkan apa saja sakit, kerana dia lah yang menurunkan sakit dan membenarkan sakit itu berlaku atas usaha ya, sama ada ya dengan pelbagai cara lah. Baik, itu prinsip yang pertama yang hendaknya dipegang. Keyakinan. Keyakinan ini adalah bab yang terkait dengan apa ni? Tauhid. Yang kedua, hendaklah tidak berasal dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Misalnya ruqyah yang di dalamnya ada permohonan kepada selain Allah Ta'ala, atau beristighatsah kepada jin dan semacamnya. Maka ruqyah seperti itu adalah haram, bahkan syirik. Mana beristighatsah kepada makhluk yang hidup atau yang mati, yang memang tak mampu. Sebab itu dalam wilayah kekuasaan kemampuan Allah Ta'ala. Yang ketiga, hendaklah bacaan ruqyah tersebut dapat difahami dan dimengerti. Jika ruqyah tersebut merupakan mentera-mentera yang tidak jelas, tidak dapat difahami, maka ruqyah seperti itu tidak dibolehkan. Sebutan-sebutan yang kita tak faham. Ya, ada sebutan-sebutan tu. Kalau kita buka dalam kitab-kitab kajian tentang amalan mentera-mentera orang Melayu, Tok Bomo, Tok Dulkut, macam-macam sebutannya. Contoh, Di Makdi. Apa makna Di Makdi?
Tunggang langgang, macam-macam lah sebut. Tapi yang ajaib je hujung tu dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada bercampur bau di antara kebatilan dengan kebenaran. Maka itu tanda, iaitu mentera yang dilarang. Kerana di situ ada campur tangan syaitan nanti. Itu semuanya adalah penyamaran, syubhat. Jadi mentera-mentera yang tak jelas maknanya dalam bentuk susunan yang tak memiliki makna apa-apa. Tu contoh. Jadi ini tidak dibolehkan. Baik, hukum meminta ru'yah. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Wa humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak berubat dengan cara kai yang dibesi panas. Ya. Cara panas tu. Panas ke api, tolong letak sini. Kerak terus tu. Mati habis. Kulit-kulit tu, sel-sel tu. Ini cara perubatan orang dulu. Tidak meminta diru'yah, tidak bertatayur, dan hanya bertawakal pada Allah semata. Orang seperti ini special lah. Bila diuji dengan ujian daripada Allah, dia pasrah, dia terima, dan dia tidak mencari sebab untuk dia mendapat kesembuhan. Ini very few lah, ya. Tidak minta diru'yah dan tidak bertatayur. Tatayur apa? Beramal lah. Burung-burung, guna burung. Ya, macam India, orang Hindu selalu ada kan dulu. Kat pasar malam, pasar siang, bawa burung-burung apa tu? Burung nuri. Letak kotak-kotak-kotak. Burung tu jalan-jalan, tok patuk situ. Buka, awak nasib kamu sekian-sekian. Ajaib tak? Betapa bodohnya manusia mempercayai apa? Tatayur itu. Yang duk buat bisnes sebut, kalau dah kamu kaya, tahu nasib kamu pergi buat kerja tu apa? Nampak tak? Ajaib. Dan hanya bertawakal. Jadi ciri khas orang-orang yang memasuki syurga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka bertawakal pada Allah sepenuhnya. Tentang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yastarqun, dan tidak meminta diru'yah. Apa makna? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada 3 tingkatan berkaitan dengan meminta ru'yah di sini. Ni hukum lah, boleh ke? Ya, sangat dituntut, wajib ke, bagaimana? Pertama, seseorang yang meminta orang lain untuk meru'yah dirinya, maka orang seperti ini terkadang kehilangan kesempurnaan tauhid. Sebab apa? Boleh jadi nanti dia akan bergantung pada orang tersebut. Baguslah orang ni, saya pergi tempat lain tak sembuh, tapi pergi pada orang ini, dia baca, alhamdulillah, selepas itu saya sembuh. Sudah ada, ya, tercemarnya apa? Keyakinan dia. Dia menyandarkan orang tu bagus, pandai, hebat. Padahal sebenarnya orang itu hanya sebagai wasilah saja. Ya. Allah yang memperkenankan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, menerusi doa dan sebagainya. Ya. Dan ini banyak berlaku. Ya, sehingga ramai orang datang ke rumahnya, masyhur. Pergi pada dia je sembuh, pergi pada dia sembuh, pergi pada orang lain tak sembuh. Nampak? Itu bentuk ujian yang sangat berbahaya kepada orang yang meru'yah tersebut dan orang yang diru'yah. Khawatir ia akan berlaku kecacatan kepada tauhidnya, bahkan boleh membawa kepada syirik, sehingga menganggap orang itu sepenuhnya mutlak, ya, hebat orangnya. Kedua, seseorang yang tidak menolak orang lain yang meru'yah dirinya, maka orang ini tidak kehilangan kesempurnaan tauhid, sebab ia tidak minta diru'yah. Dia tak minta. Dia sakit. Contoh kita lah, ziarah orang sakit, dia tak kata apa-apa pun pada kita. Lalu kita pun pegang dia, minta izin, saya nak baca sesuatu, boleh tak saya nak ru'yah Tuhan? Dia kata silakan. Dia tak minta atas kerelaan orang lain. Itu maknanya ini termasuk orang yang maknanya apa? Maka orang seperti ini terkadang kehilangan kesempurnaan. Orang ini tak kehilangan. Sebab apa? Dia orang ru'yah ke tak ru'yah sama kan? Dia bergantung harap sepenuhnya pada Allah. Ketiga, seseorang yang menolak orang lain yang meru'yah dirinya, maka orang seperti ini telah menyalahi sunnah. Orang nak ru'yah, dia tak nak. Saya tak nak. Kenapa? Saya nak masuk 70,000. Dia salah pemahaman tentang hadis tu. Kerana apa?
kerana menyelisih sunnah. Apa bukti? Nabi SAW pun diru'yah, betul kan? Oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu juga oleh Jibril alaihissalam. Dan para sahabat Nabi SAW tak terhitung kisah-kisah mereka yang meru'yah orang lain, dan juga mengajar bagaimana untuk meru'yah. Sebab Nabi SAW saja tidak menolak. Aisyah ada sini, radhiyallahu anha, yang meru'yah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak pernah menolak siapa saja yang meru'yah mereka, kerana hal itu tidak berdampak buruk terhadap sikap tawakal. Jadi kadang orang salah faham tawakal ni tak berbuat apa-apa, tak mencari sebab, bergantung sepenuhnya pada Allah. Ya, tawakal itu adalah apa? Ya, mencari sebab dan bergantung sepenuhnya kepada keputusan Allah Ta'ala. Betul kan? Belum tentu kita ya diru'yah atau meru'yah mendapat kesembuhan. Belum tentu. Sebab semuanya ada di bawah kehendak ataupun masyiah Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang diuji sakit, ya, tu mendapat rawatan pelbagai bentuk, ya, pelbagai jenis rawatan dia pergi, tapi tak sembuh juga dia. Dia ru'yah sudah, masuk hospital sudah, jumpa bomoh sudah, tu, ya, macam-macam cara, self therapy sudah, petua itu petua ini sudah, tapi tak kunjung juga tiba sakitnya pulih. Apa di situ Allah nak bagi? Suruh sabar. Iaitu Allah nak ajar dia sabar. Allah nak bagi dia pangkat, gelaran apa? Iaitu seorang mukmin yang ajaib. Dia ajaib tu kalau dia dapat menghadapi semuanya. Ya, kerana Nabi SAW dah bagi kriteria. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh mengajaibkan, sungguh mengagumkan, sungguh menghairankan, ya, keadaan perihal seseorang yang beriman. Kenapa ni ajaib? Orang beriman ni special dia ni, ya, kerana semua baginya adalah baik. Apa saja yang Allah uji bagi dia, semua baik. Apa saja yang dihadapi dalam keseharian dia, kehidupan dia sepanjang usia, semua baik. There is nothing bad, everything is good. Dan yang demikian itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Maknanya orang yang benar-benar beriman, beriman sejati, kemuncak keimanan. Apa kriteria dia? Ya, tu kata Nabi SAW, in asabathu sarra'u syakara. Jika dia mendapat kurniaan, kesenangan, nikmat, maka dia bersyukur pada Allah, walaupun nikmat itu sedikit, kecil, ya, dia bersyukur dengan sesungguhnya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa kesusahan, kesulitan, musibah, sesuatu yang tak disukai, dia bersabar. Dia bersabar, dia hadapinya dengan tenang, dia terima, redha, dia navigate accordingly. Dan sikap itu adalah baik baginya. Kerana dia tahu apa? Ini Allah ajar kita tentang situasi ini. Semua kita akan melalui ujian, silih berganti, senang, susah. Ya, selagi kita hidup, kita pasti selagi itulah Allah akan uji. Ya, Allah uji dengan pelbagai cara. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan perkara ini. Jadi Allah nak mempersiapkan minda kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan sikap kita, bagaimana berinteraksi dengan ujian daripada Allah. Ya. Allah sebut contoh dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155 hingga 157. Ya, hidup ni adalah ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar.
Bagaimana mereka sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, ujian, kesulitan, ibtila, imtihan, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni, ya Allah, milik Engkau. Kita semua adalah milik Allah. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah kita semua akan kembali. From Allah kita datang, to Allah kita akan balik. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperolehi ampunan dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sabar ini akan menatijahkan keampunan, rahmat dan petunjuk. Tengok ni, 3 ni dengan satu sikap, iaitu bersabar. Ya, ayat ini meletakkan satu syarat dan 3 jawab. Dapat 3. Buat 1 dapat 3. Besar tak ganjaran Allah? Dan ganjaran yang Allah kurniakan ini sangat besar, iaitu keampunan. Kalau mendapat keampunan, apa natijahnya? Masuk syurga. Dijamin. Ya. Rahmat dari Rabb, Masya Allah. Allah merahmati kita, berkah hidup. Di dunia tentu jadi negeri akhirat. Masuk syurga penuh dengan keberkahan. Dan mendapat petunjuk. Di dunia mendapat petunjuk, hidayatul bayan. Kita dapat petunjuk apa ni? 1, hidayah ilal Islam. 1 lagi, hidayah yang kemuncak, hidayah alal Islam was sunnah. Hidayah di akhirat di mana? Hidayah ilal apa? Jannah. Tu. Allah lorong jalan nak masuk ke syurga. Melalui titian sirat, lepas masuk. Itulah dia nikmat. Ya, tapi senang di ucapan. Rezeki diuji. Diuji, itulah dia yang sulit. Sebab tu kita minta kepada Allah agar kita mudah untuk melalui kehidupan. Dan Allah bagi contoh teladan yang sangat besar dan agung, iaitu mereka yang paling berat ujiannya siapa? Ya, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Asyadul bala, iaitu al-anbiya. Dan yang paling berat sekali ujian siapa? Iaitu para anbiya. Kita ada uji ni hanya sedikit. Yang paling besar ujiannya siapa? Nabi SAW. Kita tengok contoh bagaimana salah satu situasi yang dihadapi oleh Nabi SAW. Daripada Fatimah binti Al-Yamani radhiyallahu anha. Dia mengisahkan, dia menceritakan, kami beserta para wanita lainnya radhiyallahu anhum menjenguk, menziarahi Rasulullah SAW. Ternyata ketika beliau SAW, di atas beliau digantungkan asyiqa, yang di bekas air dan yang terbuat daripada kulit. Yang mana airnya menitis ke badan beliau SAW. Daripada bekas kantung air itu ada lubang, air pun menitik-nitik jatuh kepada badan Nabi SAW. Apa tujuan? Untuk mendinginkan demamnya yang sangat tinggi. Jadi ketika itu Nabi SAW demam panas, demam yang bersangatan. Lalu kami pun radhiyallahu anhu, para sahabiah Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau berdoa kepada Allah, tentu engkau akan disembuhkan. Jadi hadis ni ada faedah lain. Dari segi hukum fiqh, boleh tak wanita menziarahi orang lelaki yang sakit? Boleh. Tapi tentu dengan ketentuan syariat tu kan. Tadi para wanita tu datang dengan jumlah yang ramai, dan tentu ada isteri Nabi SAW di sampingnya. Tapi kalau wanita tu datang sendirian ataupun ramai, tapi ya, yang ada lelaki itu seorang, maka itu tentunya ada aturannya. Ya. Jadi mereka sedih lihat situasi Nabi SAW itu. Padahal Nabi SAW adalah seorang Rasul yang Allah muliakan, yang Allah jaga. Ya, jadi mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, seandainya engkau berdoa kepada Allah, tentu engkau akan disembuhkan. Maknanya minta lah. Betul kan? Lalu beliau SAW menanggapi ucapan tadi dengan bersabda, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Golongan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi alaihimussalatu wassalam.
Thumma alladhina yalunahum. Summa. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian golongan di bawah mereka, kemudian golongan di bawah mereka, kemudian golongan di bawah mereka. Kalau kita sakit, kita ingat lah. Jadi bila kita diuji dengan kesakitan, kesulitan, musibah apa saja yang kita tak suka, Ingat Allah. maka ingat Nabi SAW diuji lebih parah, lebih berat. Ya. Bukan hanya dari sisi kesihatan Nabi SAW pun diuji. Dari sisi kehidupan tu diuji. Ya, hidup Nabi SAW tak seperti kita. Kita kaya mewah. Sambil kuliah pun boleh minum teh tarik. Nabi SAW sky juice. Itulah airnya. Itu ya sihat. Ya. Tu. Dan bukan boleh minum air setiap hari macam kita kerap air. Kita kaya dengan air. Kita dah tahu dah. Negara Arab Saudi tu, bumi Mekah ketika itu, bumi Madinah sampai hari ini adalah bumi yang kering tandus. Panas yang teramat bila sampai waktu yang teramat. Dingin yang teramat bila sampai waktu yang teramat, seperti itu. Ya, Nabi SAW nak tunjuk doa kepada kita, nak tunjuk contoh teladan. Bersyukurlah dengan nikmat kurniaan Allah. Bersabarlah dengan sedikit saja ujian Allah, untuk kamu meraih nikmat yang tidak terbatas di negeri akhirat. Bagaimana Nabi SAW menghiburkan umatnya? Contoh. Ini prinsipal penting. Dalam urusan kehidupan, hendaknya kita memakai rumus, bandingkanlah diri dengan orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Ya. Unzuru ila man unzuru ila man. Perhati, lihat. Ya. Asfala minkum. Orang yang kehidupan dunianya lebih rendah daripada kamu. Wala tanzuru, dan jangan sekali lihat ila man, terhadap siapa? Huwa fawqakum, orang yang berada di atas kamu. Maknanya apa? Neraca perbandingan dunia ni, nikmat dunia, kena banding dengan orang yang berada di bawah. Tapi dalam neraca diuji dengan kesulitan kepayahan, tengok yang atas. Boleh faham? Ya, kita legoh lutut, legoh tangan, dia langsung lutut dan tangan tak berfungsi lagi dah. Nak berjalan pun tak boleh. Kita masih boleh berjalan walaupun pakai tongkat. Dia langsung tak boleh berjalan. Tongkat pun tak boleh pakai. Nampak? Ya. Jadi kita kena Kita boleh berjalan, dia kaki pun tak ada. Nak berjalan bagaimana? Maka syukur, walaupun sakit-sakit, ada lagi orang yang lebih sakit. sakit. Tapi ini bukan senang, kerana banyak orang terlalaikan dengan nikmat. Sebab itu, cara untuk menjadi seorang yang zuhud di dunia, bandingkan dengan orang yang berada di bawah. Ya. Contoh, betapa banyak orang yang tidak memiliki rumah, betul kan? Menyewa. Okey lah, masih ada rumah untuk tempat berteduh. Ada orang berteduhnya di bawah jambatan-jambatan, pokok-pokok, ya, di kaki lima kedai. Nampak? So, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadilah orang yang bersyukur. Ya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang hendak kamu dustakan? Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya. Sebab itulah Allah menyebutkan nikmat-nikmat ini semua Allah akan tanya nanti. In return, apa yang kamu buat? Allah bagi nikmat, kita selalu ulang tu kaedah ni, kena ingat. Allah bagi kita nikmat tak terhitung. Kalau senarai, tak tersenarai, tak mampu, penat tangan tulis, betul kan? Tapi Allah minta kita sikit saja in return, sebagai imbalan. Dan Allah pun tak berhajat pada itu, tak menambah kekayaan Allah Ta'ala, tapi menambah kebaikan bagi kita yang berlakunya. Satu hari Allah hanya minta kita solat 5 waktu, only 5 times pray per day. Sebulan dalam setahun untuk puasa. Zakat bila cukup syarat saja, haul dan nisab. Selebihnya bersedekah ikut kemampuan. Apa lagi? Haji Seumur hidup. seumur hidup sekali. Kalau dah tak ada kemampuan, terangkat. Kemudian Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW sesuai dengan kemampuan. Padahal tak? Sikit tak? Sikit je. Boleh bilang. Tapi nikmat berbilang-bilang.
Tak terhitung. Ya. Unlimited. Infinity. Tapi Allah bagi nanti in return ganjaran di akhirat syurga. Tak ada waktu lah. Khalidina fiha abada. Beribadah siang malam 60 tahun sepanjang usia. Masuk syurga kekal, bukan 60 tahun, bukan 6,000, 600, 6 juta, 6 bilion. No, forever. Jadi bersusah-susah lah dia. Jadi apa faedah? Sebab tu orang tua kata susah dulu, bersenang kemudian. Applicable, very applicable untuk urusan dunia dan akhirat. Berakit dulu. Bukan tak ada berakit dia bersusah dulu, senang kemudian. Inilah dia yang tepatnya. Di dunia bersusah bukan bersenang. Dunia ni bukan untuk bersenang lenang. Dunia ni adalah untuk bersusah payah, berletih payah untuk mempersiapkan diri mendapat laba di negeri akhirat. Okey, cukup tak tu? Kembali on track. Kat mana tadi Bang Ti? Ni ketiga tadi kan. Seorang yang menolak orang lain meruqyah dirinya, maka orang seperti ini telah menyalahi as-sunnah. Sebab Nabi SAW saja tidak menolak Aisyah radhiyallahu anha yang meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ni bila ni Aisyah radhiyallahu anha meruqyah Nabi SAW? Ketika Nabi SAW nak wafat. Demam panas yang amat sangat sehingga Nabi SAW mengikat kepala Nabi SAW dengan kain. Tak tahan yang teramat-amat. Jadi benarlah sabda Nabi SAW, yang paling berat asyadun nas, yang tentang balak ini adalah para rasul, termasuk Nabi SAW. Jadi begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak pernah menolak siapa pun yang meruqyah mereka, kerana hal itu tidak berdampak buruk terhadap sikap tawakal, kerana mereka telah diajar prinsip-prinsip ini. Wallahu a'lam. Kemudian hukum meminta ruqyah untuk diri sendiri. Tentang meminta ruqyah untuk diri sendiri, hukumnya terbahagi menjadi 3. Untuk personal, untuk kita. Pertama, meminta ruqyah yang mengandungi kesyirikan, maka perbuatan ini hukumnya syirik, hukumnya haram, dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, meredai praktik kesyirikan. Tu dia larang jumpa bomoh-bomoh yang pakai mentera-mentera, ya, pakai sihir, pakai bantuan syaitan, pakai bantuan jin. Sebab dia sendiri dah terjatuh dalam kesyirikan. Yang kedua, meminta bantuan dukun atau mempercayai ucapannya tentang perkara ghaib. Ni pun dilarang. Yang ketiga, seringkali memenuhi permintaan dukun untuk berbuat kesyirikan, seperti menyembelih haiwan untuk selain Allah Ta'ala, berdoa kepada selain Allah Ta'ala, memberikan sesajen dan semacamnya. Buat apa? Sesembahan, syarat. Ya, kamu sesudah datang berubat, lepas ni kamu kena datangkan duit shilling 3 sen. Bawa 10 batang jarum. Bawa kain kain perca. Tahu kain perca? Tahu. Perca warna putih. Warna-warna sekian. Bawa ayam putih. Bawa ayam hitam. Bawa jintan manis lah, macam-macam. Bawa garam lah. Ada saja dia. Bawa paku orang. Macam-macam. Itu sahih. It's not proven through tajribah eksperimen. Betul boleh bukti yang tu. Itu adalah syarat. Nampak tak? Benda tu sepele je. Benda remeh, betul kan? Boleh sangat bagi. Seperti apa? Seperti kisah, iaitu az-zabhu, mengambil seekor lalat untuk dikorbankan. Padahal lalat nak sembelih macam mana? Tak boleh disembelih pun. Tapi buat syarat aja. Niat. Jatuh. Syirik. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ni sembelih-sembelih tertentu, untuk upacara-upacara tertentu yang dah belajar dalam sebelum ni. Yang kedua, meminta ruqyah yang mengandungi kebid'ahan dan kemaksiatan, maka perbuatan itu hukumnya haram. Haram juga. Ya, ada elemen kemaksiatan. Contoh dia kata, balik ni buat beramal, ya, bangun pagi hari, kegelapan, keluar daripada rumah, mandi telanjang bogil. Mandi telanjang bogil dia khailat ramai, boleh? Tak boleh. Kalau mandi dalam bilik air sendiri, orang tak nampak, boleh lah. Ini contoh. Ya, kaedah-kaedah yang berbentuk maksiat. Ya, bid'ah. Sesuatu yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Haram hukum dia. Ya, tapi tak jatuh syirik. Sebab dia jatuh dalam maksiat. Ya, yang ketiga, meminta ruqyah yang sesuai syariat. Ini yang dia tuntut. Meminta ruqyah yang sesuai syariat, maka hal ini tercela. Sebab salah satu ciri manusia yang masuk syurga. Sebab salah satu ciri golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dia bukan haram, tapi tercela sebab dia tercela ni dari sisi ni. Sebab dia ni hadis tadi. Sekejap dia kita akan syarah ni. Ya.
Sebab salah satu ciri golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisap adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tentang golongan ini, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, iaitu mereka yang tidak meminta siapa pun untuk meruqyah diri mereka kerana beberapa hal seperti berikut. Satu, disebabkan kuatnya penyadaran diri mereka pada Allah Ta'ala. Kedua, disebabkan mulianya jiwa-jiwa mereka dari sikap menghinakan diri pada selain Allah Ta'ala. Tiga, disebabkan sikap minta diruqyah termasuk sikap bergantung pada selain Allah Ta'ala. Jadi kalau ada elemen ni, baru tercela. Tapi kalau tidak ada elemen ni, maka ia adalah diharuskan. Boleh faham? Sebab maknanya dia solely bergantung pada Rocky tu, yang meruqyah dia tu. Sembuh dia tu sebab tu. Dan dia bergantung. Bukan dia bergantung pada Allah sebenarnya, tak bergantung pada orang tu. Oh, hebat dah, bagus dah ya, ustaz ni. Padahal bukan ustaz pun, uskun. Ustaz dukun. Nak tutup pintu tu. Maknanya hal itu tercela. Tapi tengok tadi tu, hukum minta ruqyah di awal tadi. Ya. Seorang yang minta orang lain untuk meruqyah dirinya. Dia tergantung kepada i'tiqad dia. Cumanya dikhawatiri orang awam ni, sebab nak jaga, nak tutup pintu tu. Sebab itulah yang terbaiknya adalah maknanya apa? Elakkan. Tapi perkara ni dalam masyarakat ada kebiasaan tu kan. Bila contoh, ya, kedua orang tua memiliki anak yang menangis malam, dia tak tahu nak buat apa, betul kan? Nangis, tak pukul 12 menangis, tak pukul 1 menangis. Nak buat tak pandai. Orang awam kebanyakan. Maka jumpalah ustaz, jumpalah ya siapa saja, tolonglah. Ya macam mana nak buat anak saya ni menangis setiap malam dah 3 hari dah. Waktu yang sama. Saya pun tak tahu nak buat apa, tak boleh tidur. Dia menangis sampai ke siang. Ketika itu diizinkan. Tapi si Rocky tu yang baca ruqyah tu mula-mula kena ceramah dulu. Ajar dia. Ini kita berusaha. Sama-sama kita bermohon kepada Allah. Saya berusaha melalui doa minta kepada Allah. Dan Tuan juga, kedua ibu bapa berdoa juga kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau sembuh ni bukan sebab saya, kerana Allah Ta'ala. Tu tanam dulu tu. Sebab apa? Yang tercela dekat situ lah nanti. Ibu aku dah ustaz. Nanti orang lain beritahu jinjiran. Nanti kau apa-apa aku jumpa ustaz. Akhirnya menganggap ustaz tu seperti apa? Bukan seperti Tuhan lah. Dia yang menyembuh. Tak. Tidak ada keberkatan pada manusia. Tidak ada keberkatan. Siapa pun dia. Yang berberkah ni adalah Nabi SAW saja. Seluruh anggota tubuh badannya. Selain daripada itu, tiada keberkahan. Yang ada keberkahan pada seorang tu di mana? Kepada ilmu. Ilmu tu berberkah. Ya. Kesolehan itu menyebabkan seorang itu mendapat keberkahan. Tak ada orang kata, peluk sikit lah nak dapat berkah. Bukan. Dia tak ada keberkahan pun. Boleh faham tu? Itu belajar dalam bab keberkahan. Baik. Itu kena faham penjelasan ni. Wallahu a'lam. Baik, hukum meminta ruqyah untuk orang lain. Maknanya on behalf. Meminta ruqyah untuk orang lain hukumnya terbahagi dua. Ya, terbahagi pada dua. Yang pertama, hukumnya terlarang jika ruqyahnya mengandungi kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Seperti perincian tadi. Ada 3 elemen ni memang terlarang lah. Haram hukum dia. Ya. Syirik haram. Haram je ke mana ni? Ke neraka. Bid'ah diancam neraka. Maksiat juga diancam neraka. Tapi itu adalah ancaman. Kena ingat, bukan menjatuhkan, bukan menerakakan seorang, bukan. Kita menerangkan hukum. Boleh faham? Faham. Tak ada seorang pun berhak untuk mensyurgakan seseorang atau menerakakan seorang dengan takyin. Tak ada, tak boleh, dilarang. Itu bukan akidah Ahlussunnah. Cuma apabila disebut tentang hadis-hadis ancaman masuk neraka, hadis-hadis tentang ganjaran syurga, iaitu harapan agar. Boleh faham? Contoh macam hadis menjelaskan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu adalah sesat, semua kesesatan ke neraka. Bukan makna kita menerakakan orang yang melakukan bid'ah, bukan. Tapi perbuatan itu, ya, jika dibuat memenuhi ya, ketetapan, maka seseorang itu diancam. Adapun ya, hakikatnya nanti Allah Ta'ala yang akan menentukan. Betul kan? Barangkali ada penghalang kenapa dia terjatuh ke dalam kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Barangkali dia tak tahu. Ya, barangkali itulah ilmu yang dia ada, orang ajar pada dia, padahal rupanya bid'ah dia tak tahu. Boleh faham? Tu. Jadi tidak ada penghalang. Kalau dah ada penghalang, maka itu semuanya adalah di bawah ketentuan masyiah Allah. Tetapi prinsipal umum, bila seseorang membuat bid'ah, dia diancam dengan neraka. Pelakunya, pelopornya, pendukungnya, penyokongnya, pempromosinya, semua duduk dalam kategori yang sama, mendapat ancaman. Ya, agar apa? Jangan berbuat.
Jangan berani-berani ya jatuh kepadanya. Nanti di negeri akhirat khawatir dijatuhkan hukuman, dihumban dalam neraka. Bukan kita mengatakan awak bid'ah masuk neraka, tak boleh. Itu bukan kuasa di tangan kita. Ya. Begitu juga. Oh, kamu ya menghidupkan sunnah Nabi SAW, jaga yang wajib. Oh, ahli syurga lah kamu. Kamu anak-anak syurga mati. Tak dibenarkan juga. Kerana kita tahu secara zahir, yang batin hanya Allah. Kita bukan Allah. Tu kena ingat, kita bukan Tuhan. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Adapun nak menentukan secara ta'yin, hanya ada pada Allah dan pada Nabi SAW. Bila Nabi SAW menetapkan seseorang itu ahli syurga, wajib kita kata dia ahli syurga. Boleh faham? Contoh, Khulafa Ar-Rasyidin, 10 sahabat Nabi SAW, semua syurga. Syurga lah kita kena kata. Tak boleh kita kata sebaliknya. Jamin lah, jamin, confirm dah masuk syurga. Ya, isteri-isteri Nabi SAW, anak cucu Nabi SAW. Contoh. Ya. Siapa lagi? Para sahabat yang mati syahid, yang Muhajirin, Ansar, yang mengikuti mereka dengan baik, disebut nama-nama tu, maka wajib. Juga sebaliknya, disebut nama ni ahli neraka. Firaun, Quran sebut tu kan, Haman, Qarun, ya, tu Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan sebagainya. Dan prinsip umum Quran sebut, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sebenarnya orang kafir, siapa? Ahli kitab dan orang musyrik, mereka semua akan kumbal dalam neraka kekal selama-lamanya, seburuk-buruk makhluk. Kita kena katalah. Jangan kita katakan orang kafir bagus, baik, bahkan lebih baik daripada orang Islam. Apa tu buat pula kaedah? Kaedah kempen. Kempen. Orang kafir yang adil dan amanah lebih baik daripada seorang Muslim yang zalim dan penipu. Sedap dia buat kaedah tu. Ya, kaedah yang batil. Kaedah tu diambil daripada tokoh Syiah yang menghancurkan kerajaan Baghdad. Habis lepas tu dibunuh jutaan. Orang Islam mesti bijak. Sejahat-jahat, sezolim-zolim seorang Muslim, dia tetap dia seorang Muslim, dijamin masuk syurga. Sebaik-baik apa pun orang kafir, tetap dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang kafir kita tahu dalam hatinya tetap ada permusuhan terhadap Islam. Sebab Allah mengatakan sebesar apa pun Sarah. Sebesar apa? Apa bukti? Cuba tengok peristiwa yang berlaku pada Bosnia Herzegovina tu. Betul kan? Asal dia bersahabat, betul kan? Tengok orang Serbia tu, kawan baik. Tapi bila mereka memiliki kekuatan, didukung dengan Rusia bagai-bagai nak membebaskan negaranya, dibunuh habis semuanya. Padahal asal kawan bukan main lagi, jiran lagi. Ya, mass massacre. Tak belajar ke wahai orang Islam? Orang Islam yang zalim, yang jahat, yang penipu tu boleh lagi dibetulkan dia. Boleh di-guide lagi dia. Ya, boleh dibentuk lagi, boleh diajar dia. Bersabar saja. Tengok nama bagaimana Nabi SAW bersabar dengan orang-orang yang beriman. Ya. Jangan diganti. Al-wala' wal-bara' itu prinsip agama. Ajar kaedah tu. Ya. Itu wajib jaga. Kalau kita faham aturan agama, kita akan selamat. Kita sanggup berkompromi dengan orang-orang kafir dengan alasan tadi lah. Ya. Padahal kalau dia belajar kaedah mudarat yang lebih besar, mudarat yang lebih kecil, dia tentu dia akan faham keputusan apa yang patut dia buat. Cukup tak tu? Ya, faham. Jadi, yang kedua, hukumnya boleh. Bahkan disyariatkan apabila ruqyahnya sesuai syariat. Dan ini termasuk perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan. Selama mana tetap bertawakal pada Allah Ta'ala dan tidak ada sikap bergantung kepada selainnya. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan untuk memintakan ruqyah bagi seorang anak kecil yang tertimpa penyakit ain. Beliau SAW bersabda, istarqulaha fa inna bihan nazrah. Mintakanlah ruqyah untuknya kerana sesungguhnya ia tertimpa an-nazrah, yakni penyakit ain. Ruqyah yang terbaik, yang terakhir. Ruqyah terbaik adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hal ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami sentiasa turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra, surah yang 17, ayat 82. Juga firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas
qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kamu Al-Quran dari Rabb kamu, sekaligus sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus, ya, ayat 57. Yunus ini surah yang keberapa? Yang ke-11, yang ke-12. Baik. Jadi Al-Quran ini merupakan penyembuh penyakit yang zahir, penyakit yang batin. Penyembuh yang paling utama Al-Quran, penyembuh daripada kesesatan, kesyirikan, kekufuran kepada tauhid. Itu dia. Ya, dan juga pada masa yang sama menyembuhkan sakit zahir, tubuh badan. Kerana dia adalah kalam Allah. Kemudian ru'yah yang menggunakan doa-doa yang sahih berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kita menyusun pelbagai buku perbahasan tentang ar-ru'yah secara very komprehensif berdasarkan, ya, ayat-ayat, hadis-hadis, ya, kemudian berisi eksperimen, tajribah, menjelaskan secara detail. Maka hendaklah kita, ya, sekurang-kurangnya memiliki buku-buku yang menjelaskan tentang hal ini. Kerana apa? Ia sangat bermanfaat bila kita berhadapan dengan situasi sakit, sama ada kita, ahli keluarga kita atau orang lain. Jadi kalau kita memiliki keupayaan dan kemampuan, tak perlu berhajat pada orang. Kita sendiri boleh meruqyah diri sendiri. Dan sebagaimana yang kita sebut, alhamdulillah kita telah mempelajari kitab Tahurun insya-Allah, yang menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka. Sebuah kitab yang very komprehensif, ya, yang barang siapa mempelajarinya sungguh telah dia meraih kebaikan yang menyeluruh. Diriwayatkan daripada sahabat Uthman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengeluhkan sakitnya kepada Rasulullah SAW yang ia derita sejak ia masuk Islam. Ya, yang ia derita masuk Islam. Maknanya dia mengadu pada Nabi SAW, datang sakit je. Memang orang ni bila ditimpa sakit, apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Iaitu inginkan kesembuhan. Ya, inginkan kesembuhan. Kalau boleh, ya, saat itu juga dia nak sembuh. Apatah lagi kalau diuji dengan sakit yang sangat berat. Ada orang yang diuji dengan sakit yang sangat ringan. Sebab itu kita kena bersyukur. Sebab itu Nabi SAW ajar kita preventive action. Sakit ni ada preventif, ada korektif. Apa korektif, preventif? Iaitu dengan jangan makan gula banyak. Dah. Preventif yang paling utama adalah apa dia? Berdoa kepada Allah. Senang ya. Pagi petang baca doa. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min al-qubur. Cuba baca. Laju sangat Pak Abbas. Baca. Ingat. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa ant. Tu dia. Ya. Jadi itu doanya baca 3 kali selepas subuh, baca 3 kali selepas asar. Itu doa yang hendaknya kita beramal dengannya, kerana faedahnya sangat besar. Kemudian tentunya penyembuh yang paling besar adalah apa? Penyembuh yang paling besar preventif, baca Quran. Quran membersihkan jiwa, betul kan? Manusia ni dia sakit fizikal sebab apa? Malfunction of their neurosystem. Ni sistem badan ni dah rosak, tak ikut, tak normal, betul kan? Macam mana nak recalibrate the whole body supaya internal stress, internal toxic tu boleh dikeluarkan? Quran lah. Sebab tu dia sebut syifa. Dia baca Quran. Tengok orang rajin baca Quran, cerah je mata. Sebab bila dia meluangkan masa untuk baca Quran, maka matanya bersih daripada maksiat. Sebab tengok ayat Quran, betul kan? Hatinya bersih kerana sentiasa ingat pada Allah. Bila dia ingat Allah, Allah akan ingat dia. Maka Allah lah yang akan menjaganya. Tengok hadis yang agung tentang wali Allah, betul kan? Bila dia datang, ya, sejengkal sahasa, Allah akan datang pada dia. Begitulah, berlari, jalan, berlari, berbagai. Allah akan jaga pendengaran dia, penglihatan dia, segala tindak buat dia. Jadi kalau dia minta, mustajab. Masya Allah.
Jadi ini adalah ru'yah yang terbaik. Baik. Jadi datang daripada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ajar kepadanya. Ya, letakkan tanganmu pada bahagian tubuhmu yang terasa sakit. Ni self. Self therapy. Lalu bacalah basmalah sebanyak 3 kali. Basmalah. Dalam menyebut nama Allah ni ada 2 bentuk. Satu dipanggil apa? Basmalah. Satu lagi tasmiyah. Tasmiyah dan basmalah. Sebanyak 3 kali. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Ya, kalau basmalah ni adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah iaitu bismillah. Sebut nama Allah. Tasmiyah. Ya, macam kita baca basmalah tu kan surah Fatihah. Basmalah. Ya. Tu. Jadi baca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Mana ni baca bismillahirrahmanirrahim? Kalau ikut ni kita basmalah, tasmiyah tu. Basmalah. Samillah mimma yalikul biyamini. Kalau samillah di situ adalah baca bismillah. Baca bismillah tawakkaltu, bismillah Allahu akbar nak sembelih. Sekejap nak cross check. Yang ada fikir sebelum tu dia baca apa? Bismillah ke samillah? Kalau di sini kita bismillah ni mungkin kena betulkan, dia bukan basmalah, dia bismillah. Dia bismillah, tasmiyah. Tasmiyah. Bismillah. Yes. Cuba lihat dalam sistem Muslim tu. Kalau bismillah. Kalau ikut bismillah. Bismillah Jadi maknanya itu adalah tasmiyah. Bismillah. Banyak doa-doa kalau ru'yah ni banyaknya dengan bismillah saja. Tasmiyah ni. Tasmiyah bismillahirrahmanirrahim. Terbalik silap. Jadi maknanya kalau basmalah tu adalah bismillah saja. Okey, correction correction. Kadang keliru, tersilap. Baik. Jadi ini adalah satu contoh. Contoh meru'yah diri sendiri. Tu tengok. Pegang tempat sakit, mana sakit? Tasmiyah tu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah maknanya bismillah saja. Okey, terima kasih. Thank you for your correction. Jadi letak tempat sakit ni, baca. Kat mana sakit? Baca. Pegang sakit jari, lenguh. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Yang terbaik, fahami maknanya. Dan mesti diiringi dengan iaitu pergantungan tawajuh kepada Allah, minta sungguh. Ya, 7 kali. Sebenarnya kalau kita lihat tentang basmalah ni banyak lagi. Contoh yang lain. Ya. Kalau kita doa untuk orang lain pula. Orang lain contoh. Tengok di sini. Contoh kita nak ru'yah. Contohlah kata anak ke sakit, isteri ke sakit, suami ke. Contoh ru'yah yang lain, bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meru'yahmu. Ya, min kulli syai'in yu'zika. Dari segala sesuatu, kulli syai', segala sesuatu, syai'in yu'zika, yang menyakiti engkau. Min syarri kulli nafsin au aini hasid. Dari kejahatan setiap jiwa atau kejahatan pandangan dengki, pandangan ain tu, mata-mata. Bismillahi arqika. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meru'yah. Jadi tasmiyah dan bismillah ni ada border dia. Tengok betapa telitinya, betapa halusnya, betapa precisenya ajaran Nabi SAW. Dalam situasi ni cukup baca bismillah. Dalam situasi ni full bismillah. Kenapa? Wallahu a'lam. Kerana dia adalah perkara ta'abbudi. Kewajipan kita adalah apa? Apa? Yuta'u wa yuttaba'. Itulah dia apa prinsip beriman terhadap Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Rasulun la yukzab. Nabi SAW jangan didustai, jangan diragui, jangan ditanya kenapa, mengapa, kenapa tak baca bismillah penuh, apa salahnya. Ya, salah sebab Nabi SAW ajar takat bismillah saja, kau berhenti kat situ lah. Sebab tu kaedah ibadah ni al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Asal ibadah itu adalah tauqifi, berhenti, ikut contoh. Tu berhenti. Mana Nabi SAW berhenti? Berhentilah kita. Nabi SAW baca bismillah, berhenti takat tu, titik dah situ. Ya, kalau ketika mana Nabi SAW baca bismillahirrahmanirrahim,
Kita baca seperti itu, berhenti di situ. Boleh faham? Contoh macam makan, bismillah. Sembelih, bismillah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu. Ya. Bismillahilladzi la yadurruhu. Bismillah. Tu. Contoh lain, baca bismillah saja. Tu. Bismillahi yubrika. Dengan nama Allah yang akan menyembuhkanmu. Wa min kulli da'in yashfika. Wa min syarri hasidin. Wa min kulli dhi ainin. Dan seterusnya lah. Ini boleh dirujuk lah kepada perbahasan. Banyak ni digunakan bismillah saja. Ya. Baik. Itu faedah tambahan. Seterusnya, biar. Ketika ditanya tentang bacaan terbaik dalam ruqyah, ni ada yang terbaik. Daripada banyak tu by ranking, ada yang terbaik. Apa yang terbaik? Apakah dia bacaan terbaik untuk meruqyah? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pun menjawab, bacaan doa yang paling penting dan paling agung adalah membaca suratul Fatihah. Kerana dibacakannya surah Al-Fatihah kepada orang yang sakit termasuk sebab kesembuhannya. Sebab yang ini ada bukti di lapangan tak? Ada contoh tak? Ada. Dia bukan reka-reka ni. Memang telah proven. Ada salaf yang berbuat. Dan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Apa saja yang dibenarkan oleh Nabi SAW, oleh perbuatan para sahabat, itu dipanggil apa? Sunnah takririyah. Nabi SAW tak perintah, tak arah. Tiba-tiba ada sahabat yang mendahului. Itu tak dipanggil bid'ah hasanah, bukan. Para sahabat sekali-kali tak akan jatuh dalam kebid'ahan. Ya. Nabi SAW akan endorse ataupun akan reject. Maka tak jadi bid'ah dia. Betul kan? Dia akan jadi sunnah. Sunnah berbuat dan sunnah meninggalkan. Mari kita baca satu faedah tambahan yang kita ambil daripada buku Tahurun insya-Allah, tentang keutamaan suratul Fatihah. Jadi sebenarnya nak meruqyah ni senang ke payah? Senang. Semua orang boleh berbuat. Ya. Ni sikit-sikit. Sakit sikit nak pergi cari ustaz. Tak cari tu, cari ni, cari dukun, cari bomoh, cari uskun, tu lebih parah. Buat ramuan tu, buat itu, buat ini, buat ini. Ya. Padahal mudah saja Allah ajar kita. Ya, sebab apa? Semuanya itu kembali kepada siapa? Usaha hamba itu kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, cuba lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji, sakit, lama. Ya. Nabi Ayub alaihissalam ni contoh orang yang sempurna tawakal. Paling sempurna. Contoh. Tak minta tolong apa-apa pun. Dia uji sakit selama sekitar 18 tahun. Surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84 mengisahkan bagaimana kesudahan hujung di atas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Wa Ayyub, dan ingat ketika tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam ni. Nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ketika mana dia, yakni Ayub alaihissalam, berdoa kepada Rabbnya. Nampak? Bergantung semua pada Allah. Betul kan? Tak bergantung pada makhluk. Ya Rabbku. Tu. Ya. Rabbahu anni, sesungguhnya aku yang telah ditimpa penyakit ad-durru. Padahal engkau Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Tengok sebut sifat Allah yang maha penyayang pada makhluk, pada hamba-Nya. Allah uji kita dengan kesulitan, itu tanda Allah sayang. Allah uji kita dengan kesenangan, itu tanda Allah sayang. Semua dia. Dia kembali kepada Allah, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Fastajabna lahu, maka kami, yakni Allah Ta'ala, makbulkan doanya lahu, baginya, bagi Ayub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min dur, ya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Fakashafna wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil alamin. Allah ganti segala kesusahan, kesulitan, kepayahan selama belasan tahun itu di atas kesabaran, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi Allah bagi contoh buah daripada kesabaran, nikmat yang tak terhingga. Bersabar sedikit tapi nikmatnya berpanjangan. Baik, tentang keutamaan suratul Fatihah ini,
Yang pertamanya tentu yang terbaik adalah pertama kita menghayati, memahami, menjiwai, intisari kandungan setiap ayat yang kita baca. Ya, cuba lihat surah Al-Fatihah Ummul Kitab. Ya, intisari keseluruhan Al-Quranul Karim. Padanya terkandung faedah yang sangat besar sehingga ia merupakan surah yang wajib dibaca di dalam setiap kali solat, yang wajib maupun yang sunat. Berada di posisi Paling ya, yang terbaik, kedekatan seorang hamba dengan Rabb ketika dia mendirikan solat. Kita ambil satu kisah, ada dua kisah ni, iaitu bagaimana ya seorang sahabat Nabi SAW meru'yah seseorang dengan bacaan Al-Fatihah. Iaitu ketika mana satu ketika beberapa sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan. Ya, sesampainya di salah satu kampung orang Arab, para sahabat Nabi SAW itu meminta agar warga kampung tu, orang kampung tu bersedia menjamu mereka kerana mereka tetamu, lapar dalam perjalanan. Namun permintaan mereka ditolak, tak dilayan. Ya, padahal apabila orang meminta, maka kewajipan kita tetamu, mereka memiliki tiga hak, iaitu 3 hari tu kan. Tetamu tak diundang ada dengan kita lah. Tapi yang penting bila mereka meminta satu, yang entah mereka ada kesusahan dalam perjalanan di padang pasir seperti itu, tapi tak dilayan. Kemudian para sahabat itu pun berlalu. Ya, setelah mereka berjalan, tiba-tiba datang seorang pemuka kampung itu tersengat kelajengking. Ada seorang pemuka kampung, ketua. Ya, jadi orang kampung tu cubalah ubat dia, tapi tak berhasil. Ini Allah nak tunjukkan qadarullah. Lalu mereka pun berkata pada yang lain sesama dia orang kampung tu, bagaimana kalau kita jumpa orang tadi tu? Pokok dia boleh tolong. Ya, lalu dipanggil lah. Lalu datanglah sahabat Nabi SAW itu. Ya, lalu dia mengatakan, ya, pemimpin kami ni kena sengat. Boleh tak kamu cuba tengok-tengok kan? Kok boleh ya rawat dia. Lalu sahabat Nabi SAW tadi pun kata, ya, boleh. Demi Allah, sungguh aku boleh ya meru'yah dia tu. Tapi tadi kamu kan tak layan kami. Tak nak jamu kami. Sekarang nak minta tolong. Maksudnya gitu, bagi faham sikit. Jadi tak dibahasa kan. Oh, waktu susah baru nak datang minta tolong kan. Waktu senang tak layan tu bahasa tajam tu. Ya, sebagai bentuk pengajaran. Boleh kalau kamu nak minta aku ruqyah dia. syarat. Tapi kena bagi imbalan lah, ada syarat lah. Maka setuju lah. Sepakat nak memberikan imbalan beberapa kambing. Ketua kampung ni takut mati je, ketuk-ketuk bulu. Lalu sahabat Nabi SAW pun meruyahnya. Bagaimana? Meniup. Ya, tempat yang kena sengat tu dia tiup, disertai sedikit ludah. Air liu lah, ibarat air liu tu. Ya, tempat tu sambil dia membaca suratul Fatihah. Kemudian pemuka kampung tu sembuh dia. Sihat walafiat. Ya. Lalu penduduk kampung tu menepati janji. Berapa banyak kambing dapat tadi tu? 30 ekor. Masya Allah, banyak ni. Menunjukkan betapa bernilainya nyawa ketua kampung tu. Sampai sanggup bagi kambing 30. Oi, kalau 30 ekor kambing mahal waktu tu. Kambing tu bukan waktu tu je, sekarang pun mahal. Aset. Kalau seekor 1000 tak 30,000. Untung tak baca Fatihah je, tak payah kerja. Tengok Allah nak bagi rezeki tu dengan jalan yang tak dijangka. Kemudian para sahabat balik, dia jumpa Nabi SAW. Jadi dah dapat kambing tadi, nak bagilah sama-sama sahabat tu yang ikut tu. Maknanya tak selfish, betul kan? Ada pelajaran banyak ni kalau syarah tadi ni. Lalu kata sahabat tadi, jangan kita bagi lagi kambing-kambing ni sehingga kita jumpa Nabi SAW. Tengok betapa para sahabat nak berbuat sesuatu, tunggu arahan, tak memandai-mandai. Padahal mereka memiliki hak, sebab itu urusan dunia, betul kan? Lalu dia beritahu pada Nabi SAW. Bila sampai ke Madinah, langsung jumpa Nabi SAW, bagi tahu apa yang mereka buat tadi. Lalu Nabi SAW tanya pada mereka, daripada mana kamu tahu bahawa surah Fatihah ni dia adalah untuk boleh meruqyah dengannya? Ya. Tapi Nabi SAW tanya tu, dia tak jawab para sahabat. Nabi SAW langsung mengatakan, kamu telah melakukan yang tepat. Apa yang kamu buat tu betul. Maksudnya Nabi SAW membenarkan, itu bukan bid'ah, itu adalah sunnah. Ingat, apa yang berlaku di sepanjang usia Nabi SAW sehingga kewafatan
Jika para sahabat berbuat, belum ada lagi perintah untuk memerintah, itu adalah sama ada akan jatuh nanti dalam sunnah takririyah ataupun sunnah tarkiyah. Nabi SAW suruh tinggal, tak boleh. Seperti 3 orang sahabat yang berikrar nak beramal tu. Tu dia pernah buat. Ya, tapi Nabi SAW kata tak boleh yang tu. Itu bukan sunnah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ujung tu. Kaedah-kaedah ni sangat kukuh, kaedah ahli sunnah ni. Yang sejati ya, ahli bid'ah tak ada kaedah. Dia kaedah muzabzik. Ya. Not proven. Tak boleh dipertahankan kaedah dia. Tapi kaedah sunnah ni dapat ditahan bila-bila pun. Dia akan tutup semua pintu-pintu. Bagilah nama indah-indah sunnah bid'ah ke, bid'ah hasanah ke, tak akan terkesan dengan bid'ah yang selama-lamanya adalah dhalalah. Lalu Nabi SAW perintahkan, bahagikanlah kambing-kambing itu. Jangan lupa bagi juga untuk aku. Lalu Nabi SAW pun ketawa. Cukup satu kisah tu. Ada lagi kisah yang ekstrim, iaitu tentang orang gila yang dibaca Fatihah, sembuh dia. Masya Allah. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka usahalah untuk kita membaca ayat-ayat Quran dan juga doa-doa yang berbentuk aplikasinya dalam ruqyah untuk orang yang sakit. Yakin pada Allah, bersabar. Terkadang Allah sembuhkan serta-merta, terkadang mengambil masa yang sangat panjang. Tak lain dan tak bukan sebagai bentuk, ya, semuanya adalah daripada takdir yang Allah telah tetapkan untuk menguji sejauh manakah kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah panjang umur. Esok sesudah solat subuh kita akan sambung, iaitu praktik ataupun amalan yang ke-11, meramal hal ghaib. Al-ghaibiyat. Ghaibun. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita dan memberikan, ya, pahala yang sebanyak-banyaknya kepada penyusun kitab ini dan tentunya kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat dalam syurga Firdaus bila hisab, bila azab, bersama dengan Rasulullah SAW ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.